Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul. InsyaAllah pada malam ini kita lihat hadis 40 ni, muka surat 135. Kita dalam bab nilai segala amal yang berdasarkan niat. Bab yang terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysul Ka'b fa iza kanu bayda min al-ard yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsun ala niyatihim atau kama qala. Hadis riwayat Bukhari ya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu angkatan tentera hendak menyerang Mekah, menyerang Kaabah. Maka apabila mereka berada di satu tanah lapang, ditimbuskan mereka seluruhnya dari awal hingga ke akhir. Sayyidah Aisyah merasa heran, miskin, serta bertanya dengan katanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka ditimbuskan seluruhnya, padahal ada di antaranya orang-orang yang berjual beli dan orang-orang yang bukan dari tentera itu. Baginda menjawab, ya, mereka seluruhnya ditimbuskan, kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat, dan masing-masing dibalas menurut niatnya. Ini ya, huraian tengah. Hadis yang ke-41 ini menerangkan bahawa akibah buruk orang mencabul sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang berada dalam kalangan orang-orang yang melakukan maksiat atau fitnah, kekacauan, akan menanggung dalam dunia ini bala bencana yang menimpa mereka, Jadi balasan akhirat berdasarkan niat masing-masing. Huraiannya, akibah buruk orang-orang mencabuli kehormatan sesuatu yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Tiap-tiap sesuatu yang mulia di sisi Allah Ta'ala itu sama ada hukum, masa, tempat atau hamba Allah yang dikasihinya, wajiblah dimuliakan, dihormati sebagaimana yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya.
Sesiapa yang mencabulinya, maka buruklah padanya, seperti diterangkan dalam hadis ini. Dan orang yang ada bersama dalam kalangan orang-orang yang melakukan perbuatan yang durjana akan ditimpa bala bencana yang menimpa mereka. Biasanya malapetaka, bala bencana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala menimpa orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang akan merangkum orang-orang yang tidak bersalah yang ada bersama, meskipun keadaan kedua-dua golongan itu berlainan. Bila diturun bala, habis semua sekali. Taklah gitu ya. Jadi balasan akhirat diberi berdasar pada niat masing-masing. Balasan akhirat adalah menurut hakikat, suatu yang ada sama ada baik atau buruk. Misalnya dua orang mati bersama dalam perjalanan ke pasar. Yang seorang itu berniat hendak membeli barang, dan yang seorang lagi niat dia hendak mencuri. Maka pada hari kiamat kelak keduanya akan menerima balasan menurut niat masing-masing. Jadi oleh sebab itulah niat kita dalam sesuatu perkara amat-amat penting. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita dengan niat. Itu. Ya, itu contohnya. Jadi kita orang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, sungguh-sungguh tak ada ruang yang boleh tak baik. Kita akan semua jadi baik, asalkan niat kita baik kerana Allah. Apabila ditimpa bala kepada kita, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Apabila diberi kita nikmat dia banyak, bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum. Banyak perkara yang boleh kita buat terhadap Allah kepada diri kita. Nampak sama. Nak pergi ke pasar, dua-dua orang sama nak pergi ke pasar, tapi niat lain-lain. Yang ni nak beli ikan, yang ni niat nak pergi curi. Mati. Di akhirat esok berlainan balasannya. Ya, itu contoh. Sama dengan hadis yang ke-42, 42 tu. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumul fath. Yaumul fath la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyatun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa anha katanya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kemenangan menguasai Mekah Mukarramah bersabda, tidak dituntut lagi berhijrah sesudah berlakunya kemenangan menguasai Mekah, tetapi perjuangan agama dan niat yang baik masih dituntut. Apa pula ni? Tengok hadis yang ke-42 ini menerangkan jenis amal kebajikan. Jenis amal kebajikan yang terhad masanya, tetapi perjuangan agama dan niat yang baik sentiasa dituntut. Jenis amalan kebajikan yang terhad masanya, contohnya seperti hijrah lah. Nabi waktu mula-mula hijrah dengan Abu Bakar dan sepatu sahabat-sahabat, itu maknanya nilai tinggi.
hijrah Nabi Muhammad ke Madinah tu. Tetapi bila perjuangan sampai di Madinah, patah balik. Bila Mekah tu diterima Islam banyak, maka hijrah sebagaimana hijrah Nabi dan Abu Bakar, beberapa sahabat dulu yang awal itu, tak ada dah. Terhad, habis dah pahala tu, pahala hijrah besar. Hijrah yang mula-mula pertama itu tinggal semua, tinggal anak isteri, harta benda dan sebagainya. Tetapi bila Nabi beberapa bulan di sana, patah balik ke Mekah, buat perjanjian dengan aman kedudukan di Mekah, maka sikap ataupun cara hijrah awal tu dah habis dah, tak ada dah. Tetapi perjuangan agama dan niat yang baik sentiasa ditutup, tak habis. Tak habis. Kita tengok terangan di bawah tu. Jadi tiap-tiap seorang tiap-tiap seorang yang tertentu mengerjakan amal kebajikan, terutama yang tinggi nilainya. Dalam pada itu, ada di antara amal-amal kebajikan yang telah habis masanya. Habis dah masa. Nak banding pahala seperti mula-mula tu tak ada dah pahala hijrah. Jadi tidak ada peluang lagi bagi orang-orang yang datang kemudian untuk mengerjakannya. Hijrah sebagai pertama dulu tadi. Hal keadaannya demikian tidaklah seharus menyebabkan siapa merasa kekurangan, kerana masih banyak lagi yang boleh dikerjakan pada tiap-tiap masa jika sungguh-sungguh hendak berbakti. Jadi orang-orang Islam dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan berhijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Untuk apa? Untuk mendapat kebebasan menjalankan hukum-hukum agama dan juga untuk meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah. Kerana kaum musyrik yang menguasai Mekah pada masa itu bermahrajalela menizah orang-orang Islam. Masa tu, masa awal-awal Islam yang Nabi di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah itu, ya. Jadi amalan berhijrah dalam keadaan yang demikian merupakan satu amalan bakti yang sangat tinggi nilai. Tak ada dah. Sehingga Nabi kata, ada apa lagi ya Abu Bakar, kamu tinggal di Mekah? Tak ada dah. Yang ada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak pun tak ada dah, harta pun habis dah. Sedangkan Abu Bakar tu kaya. Nabi kata, apa yang ada lagi di rumah di Mekah sana? Abu Bakar tak ada apa dah. Yang ada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan awalnya. Tetapi amalan berhijrah di dalam keadaan yang demikian merupakan satu amalan bakti yang sangat tinggi nilainya. Tetapi setelah baginda berjaya menguasai Mekah, maka dan menegakkan kalimah tauhid di tanah suci yang bersejarah itu, maka amalan berhijrah dari situ tidak dituntut lagi. Sebaliknya, perjuangan agama dan niat yang baik tidak terhad masanya, bahkan sentiasa tertuntut diamalkan oleh tiap-tiap orang Islam selagi hayat di kandung badan. Maknanya amalan berhijrah dari situ tidak dituntut lagi. Sebaliknya, perjuangan agama, macam kita ni orang beragama Islam, tahu sikit sebanyak tentang Islam, sejarah Islam, dasar Islam, maka kita berjuang memberitahu begini tentang cara hidup Islam ini, maka tidak terhad.
boleh buat di mana-mana. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu boleh buat bila-bila masa kita orang beragama Islam. Kewajipan kita, tidak terhad, bahkan sentiasa tertuntut diamal oleh tiap-tiap seorang Islam selagi hayat di kandung badan, selama kita hidup ini. Beritahu masalah solat, beritahu masalah puasa, beritahu masalah hari kiamat, hari akhirat. Ini adalah tanggungjawab kita yang tahu. Dalam keluarga kita terutama sekali, anak-anak. Luar daripada itu, jiran tetangga. Kalau kita rasa boleh menasihati di antara satu sama lain. Ad-dinun nasihah. Ada juga hadis mengatakan agama itu nasihat. Jadi kalau hijrah sebagaimana hijrah awal-awal itu dah ada dah. Jadi dalam pada itu sedia diingat bahawa ada lagi amalan berhijrah yang masih wajib dilakukan oleh setiap orang yang mampu, yaitu berhijrah dari tempat yang padanya tidak mendapat kebebasan menjalankan perintah-perintah agama, di tempat yang mendapat kebebasan berbuat demikian. Di tempat tu, di kampung tu tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak azan, tak boleh, tak boleh, disekat dan sebagainya. Jadi boleh berpindah ke tempat lain, seolah-olahnya begitu. Dan dari tempat yang bergelombang dengan maksiat ke tempat yang bersih, ataupun yang tempat kurang maksiat, juga dari tempat yang padanya sukar mendapat ilmu pengetahuan Islam, wajib dipelajari ke tempat yang boleh mendapatnya. Di sini tak ada tempat nak belajar ilmu agama, tak ada universiti Islam contohnya. Pergi di negeri lain, belajar universiti yang ada menanamkan tentang ilmu-ilmu agama Islam ini. Jadi bagi mencapaikan kesempurnaan amal hijrah itu, maka tiap-tiap seorang adalah melakukan dengan tujuan niat yang mulia dan murni. Itu. Jadi kita tahu dah masalah niat kita ni, dah kita tahu, maka kita betulkan amalan kita dengan niat yang sempurna. Salat, puasa, zakat, apa yang baiklah, nasihat, niat itu penting. Kalaulah kita kata dalam awal-awal tadi menunjukkan, bila di kampus semua orang baik, kumpulan baik dan kumpulan tak baik, Aisyah heran kenapa begitu. Bila dia buat begitu, maknanya di dunia ini nampak habis, mati habis. Tapi bila dibangkit di hari akhirat, nilainya tak sama. Mati dalam kumpulan baik itu, niat yang baik itu adalah syurga. Mati dengan nilai yang tak baik itu adalah arahannya ialah neraka. Nampak? Ya? Seperti kita katakan, duduk di rumah nak mari masjid, niat nak buat ibadat kerana Allah, Allah turun tangga tu dapat pahala dah. Saya enggak ada hadis mengatakan bila kita ambil wuduk di rumah, langkah berapa kali langkah, berpuluh langkah lepas nak supaya subuh itu, langkah itu diberi dah pahala. Begitu juga nak sembahyang isyak, daripada jauh berjalan kaki, dapat pahala, banyak dapat pahala. Ini semua tak nampak, benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak inilah nilai yang tinggi. Allah tak nampak,
syurga neraka nak tak nampak. Tapi bagi orang beriman, dia pegang sungguh benda yang tak nampak itu, dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nilai hidup kita bahagian dunia dan akhirat. Di sini bukan tempat sudah. Di dunia bukan tempat kita sudah. Tempat kesudahan kita ialah akhirat. Di sini tempat kita berjihad, berjuang. Berhijrah dah habis dah yang pertama tadi. Berjihad, berjuang untuk apa? Untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Ini harapan orang beragama Islam. Ya. Oleh sebab itu, perkara yang tak nampak ini menjadi tanda tanya banyak. Bukan sekarang, di masa Nabi ini. Nak tengok Tuhan, nak tengok surga, nak tengok neraka. Nabi nak jawab macam mana? Nabi tak boleh nak bagi tahu masalah. Cuma dia bagi tahu dalil. Ini menunjukkan Allah itu ada dalil. Bila menunjuk dalil khusus kepada manusia berakal, berfikirlah. Jadi malam, jadi siang, jadi langit, jadi bumi, matahari, bulan dan sebagainya. Itu semua kejadian makhluk Allah yang Maha Kuasa, Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Nak tengok? Tak boleh. Dan kalau nak tengok juga, boleh tengok di hari akhirat esok, di dalam syurga. Itulah tempat kesudahan yang hujung sekali untuk manusia melihat Allah yang Maha Kuasa itu, ya. Okey. Anak-anak mari tadi tengok satu buku kecil ni. Anak rasa elok juga kita beritahu di sini. Pemisahan nasib manusia. Pemisahan nasib manusia. Ya, kita akan berpisah di dunia menuju akhirat. Jadi mengikut pemisahan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW di sini, innar rajula la ya'malu zamanu tawil bi amali ahli jannah summa yaktumu lahu amaluhu bi amali ahli nar wa inna rajula la ya'malu zaman at-tawil bi amali ahli nar summa yaktum amaluhu bi amali ahli jannah atau kama qala. Apa maknanya? Sesungguhnya seseorang itu ditakdirkan. Kita wajib percaya pada qada qadar ni. Hukum iman tu yang akhir sekali. Sesungguhnya seorang ditakdirkan telah melakukan amalan ahli syurga dalam masa yang lama. Sembahyang, puasa, buat baik. Itu ahli syurga. Kemudian tiba-tiba amalan itu diakhiri dengan amalan ahli neraka. Nabi kata. Dan sesungguhnya seorang ditakdirkan telah melakukan amalan ahli neraka dalam masa lama, tiba-tiba perbuatannya itu diakhiri dengan amalan ahli syurga. Tersebalik itu. Jadi huraian, amalan seorang manusia dan jin, disebut jin juga, jin Islam ni, adalah dapat dipisahkan kepada 4 bahagian. Yang pertama,
Yang pertama, permulaan baik dan akhirnya pula adalah baik. Inilah tingkatan yang paling tinggi, dan tingkatan inilah yang perlu dipohonkan dari Allah setiap masa dalam waktu. Permulaan baik dan akhirnya pun baik. Baik daripada awal, muda, remaja, tua, semua baik. Mati pula dalam baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, husnul khatim itu. Ini peringkat awal. Permulaan jahat tetapi akhirnya baik. Ini adalah tingkatan kedua. Masih bernasib baik lagi. Kerana itu orang yang merasakan dirinya terlibat dengan segala dosa adalah digalakkan mereka bertaubat. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedia memberi ampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu melakukan kesalahan sehingga bertimbun-timbun kesalahan kamu itu sampai ke langit, banyak buat kesalahan, kemudian kamu bertaubat, nescaya Allah akan menerima taubat kamu. In aqtum hatta tablugha khatayakum as-sama summa tubtum, sana apa namanya, summa tubtu lana Allahu alaikum, balik kepada Allah, Allah akan terima taubat itu. Nasib Allah akan menerima taubat kamu. Kemudian di sebuah hadis kudusi disebut juga, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan pada malam dan siang, manakala aku boleh mengampunkan semua dosa kamu. Kerana itu mohonilah ampun, nescaya aku akan ampun dosamu. Jadi inilah orang yang peringkat yang kedua, permulaan jahat tetapi akhirnya baik. Dia insaf, akhirnya baik. Mati dalam keadaan baik, alhamdulillah. Mula-mula dia dosa, akhirnya insaf, taubat dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, permulaannya baik tetapi akhirnya jahat. Inilah tingkatan di mana orang-orang yang kelihatan melakukan amalan soleh kini disuruh berwaspada, selalu beringat-ingat, malah adalah siang dan malam memohon perlindungan Allah daripada tipu daya syaitan dan dorongan nafsu yang ganas dan liar. Juga memohon untuk memperoleh keredaan Allah yang terus menerus, di mana dengan keredaan Allah sahajalah manusia dan jin akan dapat mencapai syurga. Ini peringkat yang ketiga. Permulaannya baik tetapi akhirnya jahat. Baik masa belajar, masa remaja baik dan sebagainya, tapi tua tak begitu, berubah. Sembahyang tak sembahyang, jahatlah maknanya. Ini peringkat yang ketiga ni. Permulaan baik tetapi akhirnya tak baik, waliyadzubillah. Dan bila orang bagi keadaan, maka syaitan pun masuk campur. Bila masuk campur, maka dapat tak boleh nak kawal lagi diri dia. Di mana dengan keredaan sahajalah manusia dan jin akan dapat mencapai syurga. Itu yang ketiga. Yang keempat, permulaan jahat dan akhirnya pula jahat, waliyadzubillah. Inilah tingkatan yang paling ke bawah sekali, paling jahat, yaitu serta celaka sekali di antara nasib-nasib mereka dan jin yang penghuni permukaan bumi ini. Oleh sebab itulah Allah sentiasa sebut dalam surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudwan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun wilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ayat suci Al-Quran ini nasihat kita supaya duduk dalam keadaan sentiasa baik, baik awal, baik akhir.
Bagaimana? Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu. Peliharalah dirimu, anak istrimu daripada api neraka. Ya, unggunnya adalah manusia dan batu. Unggun itu, api itu daripada manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Sedangkan mereka melaksanakan tugas yang diperintahkan malaikat itu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kita inilah maknanya menyendarkan kepada keluarga kita, anak isteri kita, supaya jauhkan daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bacalah hadis itu lepas bayang. Allahumma ajirna minan nar. Minta jauh daripada api neraka, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang beriman, peliharalah dirimu, anak-anak istrimu daripada api neraka. Ya, unggunnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintah kepada mereka. Malaikat itu, sedangkan mereka melaksanakan tugas diperintahkannya. Baik. Karena itu awasilah anak-anak dengan memberi pendidikan keislaman sejak kecil. Sejak kecil lagi, semoga dengan pendidikan itu dia akan dapat melayari bahtera hidup dengan selamat sehingga dapat bahagia hidup selama-lamanya. Dapat. Okey. Ini nasihat juga dari hadis Rasulullah, mengejar kepentingan dunia, melupakan kematian. Mengejarkan kepentingan dunia, melupakan kematian. Jadi kita ini semua mati. Nak lagi ke mana? Takut mati juga. Tak nak mati, dia mari. Mati itu dia mari juga. Sampai masa inna lillahi. Semua begitu. Jadi hadis ni dia menerang kepada kita, maknanya mengejar kepentingan dunia, melupakan kematian. Bila kejar kepentingan dunia, al-mal, dunia ni harta benda, al-mal wal banun, anak pinak, zinatul hayati dunia, hiasan untuk bahagia di dunia. Wal baqiyatus solihat, yang baki, yang kekal itu ialah amalan soleh. Jadi di sini hadis kursi, ya, ajibtu li talibid dunya wal maut yatlubuhu wa ajibtu li ghafili wa laysa bimaghfuli anhu wa ajibtu li sahiki mil'a fihi wa la yadri arda anhu am khuti'a atau kama qala. Aku merasa heran. Aku merasa heran terhadap orang yang loba, rakus mencari kepentingan dunia, sedangkan kematian itu mencarinya. Kematian itu mencarinya. Mati kita ni, kita tak kena cari sampai masa, sampai waktu mati cari kita. Aku heran terhadap orang yang lalai, sedangkan dia tidak patut dilalaikan. Dan aku heran terhadap seorang yang gelak ketawa penuh mulutnya, sedangkan dia tidaklah mengetahui sama ada diredai atau dimurkai. Itu Allah sebut adalah hadis kursi ini. Jadi secara tak langsung
Allah melarang para hamba-hambanya bersikap loba. Loba ni tamak, mencari kepentingan dunia sehingga melupakan akhirat. Jangan begitu. Kita harap kita ni tidak masuk dalam golongan itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Dia suruh cari juga dunia, tapi jangan loba. Kemudian buat baik. Dapat dunia, harta banyak, ilmu banyak, buat baik dengan apa yang dapat. Kama ahsanu ilaika. Dan kebaikan itu akan hasil dapat kepada kamu di hari akhirat kelak. Jadi secara tak langsung loba tamak menjadi kepentingan dunia sehingga melupai akhirat. Lalai dari menyampaikan diri untuk kehidupan akhirat. Leka dengan melakukan keberkahan Allah. Tahu Allah tak suka buat juga. Tu maknanya leka lah. Kerana itu kita adalah bersikap bagaimana? Berwaspada. Berwaspada dalam mencari kepentingan dunia, agar kepentingan dunia itu dihubungkan kepada mencari kepentingan akhirat. Ada talian dunia dan akhirat. Mintalah sehat, kaya, tapi jangan lupa akhirat. Cari harta banyak-banyak untuk hidup selama-lamanya, tapi ingat hidup untuk akhirat, seolah-olah esok akan mati. Seimbang itu. Jangan loba dapat harta banyak, dapat umur panjang, sehat dan sebagainya, akhirat tak nampak, habis. Habis kisah. Kalau orang kafir tak apa, orang fasik, orang munafik. Orang Islam ni kita jangan gitu. Kita Islam, dunia sebagai jabatan untuk menuju akhirat. Ad-dunya jasratul akhirat. Dunia untuk jabatan hari akhirat. Nak tuju sana. Di sanalah tempat sudah di akhirat. Berwaspada. Sedar dengan menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Giat melakukan amalan yang diredai. Giat melakukan amalan yang diredai. Buatlah apa saja yang kita boleh buat yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dari semasa ke semasa. Ini nasihat Allah dalam hadis kursi. Memanglah Allah yang Maha Kuasa dan Dia tahu segala-galanya, dan kita sebagai hamba, kita ikut ajarannya dan ajaran Rasul, itulah saja kita ni. Tak ada apa. Kita tidak apa. Ya. Baik. Akhir sekali kita ini berubah. Dulu kita muda, lepas tu kita tua, lepas itu tua lemah. Bila lemah kuat, lemah habis. Di sini dia sebut kata tanda perubahan yang baik. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yasibu syibatan fil Islam illa kataballahu biha hasanatan wa qata'anu biha khati'atan." Tiadalah seorang Islam itu tumbuh seurat uban di kepala. Uban di kepala. Macam kita tak ada surat dah, banyak dah, habis dah. Tak ada hitam dah. Tiada seorang Islam yang tumbuh seurat uban di kepalanya dalam masa Islam, dalam agama Islam ni. Kita Islam asal ni. Mereka ditulis untuknya bagi setiap urat uban itu satu kebajikan, dan digugurkan dengan sebabnya perubahan ke arah kesedaran itu satu kejahatan. Setiap urat uban itu satu kebajikan, dan
digugurkan dengan sebab, ada sebab biar jatuh uban itu, perubahan ke arah kesedaran, satu kejahatan, habis jatuh satu. Allah Islam, ya. Jadi berdasar pada hadis ini, kedatangan uban, beruban itu adalah suatu alamat yang menggembirakan. Alhamdulillah, daripada awal hingga hari ini kita dah beruban dah, sembahyang tak tinggal, buat baik dan sebagainya. Harap itulah nikmat yang Tuhan bagi pada kita. Terus kedatangan uban adalah suatu alamat yang menggembirakan. Kerana itu kita dilarang, diharamkan menghitamkan uban itu. Tak boleh. Dah putih nak jadi hitam, nak ubah, dah putih dah, nak cari cat hitam, tak boleh. Tak boleh. Tetapi yang bolehnya ada diharuskan di sini ialah cuma kita digalakkan mencelup dengan celup merah. Janggut merah ke, rambut merah boleh. Celup merah tak apa. Uban mengingatkan perubahan pada tubuh, iaitu tibanya di peringkat mengalami keadaan tua, makin mendekati akhir hayat. Akhir hayat kita 40, 60, 70, akhir. Nabi kita 63, Abu Bakar 64. Itu Nabi. Contoh kita ni dah dapat 70, 80, lebih daripada Nabi lagi. Alhamdulillah. Tapi apa yang kita buat? Nabi umur 40 tu dia terima wahyu dah. Berjuang hingga sampai 63. 13 tahun menerima wahyu tu. Jadi kerana itu wajarlah bagi Allah menulis satu kebajikan. Uban mengingatkan perubahan pada tubuh, iaitu tibanya peringkat mengalami keadaan tua, makin mendatangkan akhir hayat. Kerana itu adalah wajar bagi Allah menulis satu kebajikan kepada siapa yang tumbuh seurat uban dan digugurkan pula, diikuti dengan pertumbuhan itu akan satu kejahatan. Jadi biasanya seorang itu mula beruban dikala menjelang usia 40 tahun. Ada juga orang yang beruban sebelum sampai masanya disebabkan penyakit. Dan ini belumlah termasuk dalam hadis di atas. Biasanya 40 tahun. 40 tahun itu berubanlah. Tapi kalau belum pada 40 tahun itu, penyakit itu tak masuk dalam golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Itulah maknanya. Dan kita harapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni bahagia dunia dan akhirat. Doalah banyak-banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku lahir ni dah akhir zaman dah, tanda kiamat dah, akhir dah tak ada dah. Sebab itu doa itu merangkumi dunia akhirat. Dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan Nabi Muhammad, kita Muhammad berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagaimana hasanah di dunia? Sehat, harta yang halal, boleh buat kebajikan banyak. Ya, itu hasanah di dunia, hasanah. Sehat, umur panjang dan sebagainya untuk ibadat. Harta banyak, menafkah untuk banyak, sedekah macam-macam. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga hasanah itu hendaknya balasan Allah. Inna Allah tidak mungkin janji orang buat baik dibalas baik, masuk syurga. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Wa fil akhirati hasanah, masuk syurga. Nak kita syurga, masuk syurga contohnya. Kita nak buat apa? Nabi Ibrahim pesan kepada umat Nabi Muhammad bila Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
banyak-banyak menjadi benih tu untuk tanam dalam syurga. Sebab di syurga tu ada lapang lagi untuk tanaman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu wasiat besar daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, suruh sampaikan kelima tu kepada umat kita ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bacalah banyak-banyak, insya-Allah masuk syurga besok dapat tanam. Nak tanam apa, nak tengok macam-macam tanaman. Ada setengah juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu Nabi kata sebagaimana kita melakukan dosa-dosa kecil seperti buih di laut sekalipun akan terhapus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bacalah lepas maya, bila-bila. Itu modal kita untuk hidup di akhirat selamat. Jadi anak saya setakat itu dululah. InsyaAllah kita akan sambung lagi hadis kita mengikut pelajaran ni. Pada mana ni? Hadis bab yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal yang pertama, mengenal dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudahi dengan tasbih kafarah, baca ayat wal asr, subhanakallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina jamil hajat wa tutahhirna min sayyi'at wa tarfa'u indaka darajat wa tuballighuna bi shawayat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inna ma'al maghfirah. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najatin min nar wal afah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.